Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ni saya buat video untuk berkongsi berkaitan dengan pandangan saudara Zainal Rashid Ahmad ataupun saudara Zainal daripada Garasi TV berkaitan dengan fungsi universiti. Saya banyak bersetuju juga dengan pendapat daripada Tuan Zainal. Namun demikian, ada banyak yang mungkin kita boleh tambah baiklah maklumat yang diberikan oleh saudara Zainal lah berkaitan dengan fungsi universiti dan juga pelbagai isu pendidikan lain, dan berkisar tentang sejauh mana yang hari ini kita gunakan istilah sebagai kebolehpasaran graduan, khususnya untuk universiti. Kalau kita tengok sebenarnya fungsi universiti ini adalah sebagai sebuah menara gading, ataupun dalam bahasa Inggeris mungkin ada yang menyebutkan sebagai ivory tower. Maksudnya satu tempat yang dipandang tinggi oleh masyarakat dan juga komuniti, khususnya berkaitan dengan bidang pendidikan tinggi. Dan kalau kita lihat dalam pendidikan di Malaysia, pendidikan tinggi ataupun lebih dikenali sebagai pendidikan selepas daripada sekolah, iaitu kalau kita tengok dalam sistem pendidikan kita sekarang, kita ada daripada prasekolah 0 hingga 4, 4 hingga 6. 4 hingga 6 adalah untuk prasekolah, pendidikan tak wajib. Kemudian kita masuk di bawah Akta Pendidikan 1996, pendidikan wajib, iaitu daripada sekolah rendah, daripada darjah 1 sehingga darjah 6, pendidikan wajib selama 6 tahun di bawah Akta Pendidikan. Dan kemudian dulu kita ada penilaian tahun 5, sekarang dah tak ada. Dulu kita ada UPSR, sekarang pun dah tak ada. Kemudian sambung kepada pendidikan di peringkat sekolah menengah, iaitu daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Dan kalau selepas tingkatan 3 ada yang berminat untuk memasuki institusi latihan TVET seperti College Vocational ataupun mana-mana institusi latihan TVET yang menerima pelajar tingkatan 4 ataupun lepasan tingkatan 3. Dulu kita ada PMR, kemudian tukar PT3, SRP, PMR, PT3. Kemudian kita masukkan pentaksiran di peringkat tingkatan 3 itu. Dan sekarang pelajar hanya ada, murid-murid hanya ada pentaksiran berpusat, iaitu di peringkat SPM. Dan kemudian lepas SPM, mereka boleh memasuki mana-mana institusi pendidikan tinggi, termasuk Institut Latihan Kemahiran Awam dalam bidang TVET. Mereka boleh pilih nak masuk ke mana-mana. Kita ada hampir 1,200 institut latihan kemahiran awam dan juga swasta, dan boleh juga memasuki mana-mana program pra-universiti ataupun sebelum ni dikenali Kolej Tingkatan 6, program pra-universiti. Kemudian boleh memasuki juga program asasi ataupun matrikulasi, Kolej Matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, ataupun boleh terus melanjutkan pengajian di peringkat diploma di mana-mana institut latihan di universiti ataupun institut latihan kemahiran awam dalam bidang TVET. Sebab kita di bawah sistem pendidikan kita, Malaysia Qualification Framework, kerangka kelayakan Malaysia 2.0, kita ada dua aliran utama, iaitu aliran akademik level 1, tahap 1 sehingga tahap 8, dan kita ada aliran TVET ataupun pendidikan dan latihan technical vocational daripada tahap 1 sehingga tahap 6. Jadi pelajar lepasan SPM di Malaysia ni boleh melanjutkan, boleh memilih bidang-bidang yang bersesuaian dengan minat dan juga kemahiran yang mereka ingin capai ataupun aspirasi kejayaan yang mereka tetapkan selepas SPM, dan kemudian masuk ke universiti untuk bagi program tahap 6 ataupun ijazah sarjana muda. Kalau tadi diploma, mungkin masuk mana-mana diploma. Dan kalau kita tengok program diploma di universiti, memang kebanyakannya mengkhususkan kepada, kalau kita
masuk ke TVET, dia akan fokus kepada 50% teori, 50% melibatkan praktikal ataupun kemahiran. Kalau masuk ke universiti, mungkin diploma universiti itu mungkin 60-40, ataupun 70-30, ataupun 50-50. So kalau kita tengok definisi TVET sekarang ni adalah program melibatkan minimum 50% teori, 50% kemahiran. Jadi kalau berdasarkan senario sekarang, sebenarnya di peringkat sijil, di peringkat diploma, kita memang menyediakan tenaga kerja separa mahir dan tenaga kerja mahir untuk memenuhi keperluan industri ataupun memenuhi keperluan dalam proses pembangunan negara. Dan selepas itu, graduan diploma, graduan daripada Institut Latihan Kemahiran Awam dalam bidang persijilan ataupun diploma kemahiran boleh melanjutkan pengajian ke universiti. Dan inilah isu utama. Apakah fungsi universiti? So kalau kita tengok, universiti sebenarnya adalah yang saya sebut awal tadi adalah sebagai satu menara gading ataupun tempat di mana universiti akan memberi ilmu, pengetahuan, kemahiran dan juga sikap sasiah ataupun nilai murni yang bersesuaian dengan apa yang diperlukan. Dan kalau kita tengok dalam standard pendidikan negara, so kita bukan hanya memfokuskan kepada teori semata-mata. Ada program-program tertentu yang mungkin ada sangat tinggi percentage ataupun peratusan komponen teori. Manakala banyak program hari ini sudah banyak komponen yang melibatkan industri sebenar ataupun praktikal. Dan kalau kita tengok ada beberapa universiti, sebab kalau kita tengok pengkelasan universiti di Malaysia ni, ada universiti yang fokus kepada satu-satu bidang. Contohnya universiti saya yang fokus kepada bidang pendidikan, universiti nombor 1 pendidikan, UPSI. So kita fokus kepada bidang pendidikan. Ada universiti yang fokus kepada penyelidikan ataupun Malaysian Research University Network. Ada universiti yang fokus kepada bidang teknikal ataupun kita panggil sebagai MTUN, Malaysian Technical University Network. So kat sini universiti yang fokus kepada bidang teknikal ini, kemahiran praktikal adalah satu komponen yang sangat-sangat dititik beratkan. Dan semua universiti yang ada di Malaysia ini kita tertakluk kepada Malaysian Qualification Framework 2.0 yang menetapkan bagi penawaran mana-mana program di peringkat ijazah mesti memenuhi kepada standard kualiti, standard program yang ditetapkan mengikut program-program tertentu. Ada banyak standard program, termasuklah kalau di bidang pendidikan kita ada standard program pendidikan. Kalau program kejuruteraan, kita ada standard program kejuruteraan. Kalau bidang biotek, kita ada standard program biotek. Dan adalah tidak benar bahawa universiti hanya fokus kepada teori semata-mata dan tidak mempedulikan tentang kepentingan kepada industri. Dan untuk makluman kepada semua masyarakat yang mendengar video ni, sebenarnya universiti apabila kita nak melaksanakan sesuatu program, kita bukan secara terus melaksanakan program tersebut tanpa melakukan kajian. So kita ada proses yang kita panggil sebagai mesyuarat saringan awal. Kita ada jawatankuasa pembangunan program yang terdiri daripada wakil daripada industri, wakil daripada akademik dan juga tenaga pakar daripada universiti itu sendiri. So maksudnya sebelum kita memulakan sesuatu program itu, memang kita sudah ada penglibatan daripada pihak industri. Cuma kita kena faham bahawa kita tidak boleh memanggil satu kumpulan besar industri. Kita mungkin boleh memanggil wakil daripada industri lead body ataupun badan peneraju industri, mana-mana pihak yang berkaitan untuk memberi khidmat nasihat dan masuk di dalam jawatankuasa pembangunan program. Dan apabila mereka masuk dalam jawatankuasa pembangunan program dilantik oleh universiti secara rasmi, mereka akan membantu universiti untuk membuat program mengikut keperluan, kompetensi sesuatu bidang pekerjaan yang bersesuaian. Dan fungsi universiti sebenarnya, kalau dulu kita tengok daripada awal penubuhan universiti beratus tahun dahulu, adalah universiti ini adalah pusat penyebaran ilmu. Dan pusat penyebaran ilmu ni kita awal-awal dulu memang kita hanya memberi ilmu kepada bidang-bidang yang bersesuaian dengan dalam konteks pembangunan negara, dalam konteks pembangunan modal insan. Tapi hari ini kalau kita tengok banyak-banyak program yang kita buat tetapi tidak ada penerimaan daripada masyarakat.
So banyak program-program tu ditutup. Walaupun kita kata program ini adalah sangat-sangat penting untuk pembangunan bidang ilmu, untuk pembangunan Malaysia, sebab kita bukan hanya melihat semata-mata ROI dari segi return on investment ataupun pulangan atas pelaburan dalam bentuk kewangan, tetapi dalam masa yang sama bila kita nak membangunkan sebuah negara bangsa, kita juga memerlukan pemikir, kita memerlukan juru inovasi yang melakukan inovasi, dan kita bukan nak berniat untuk menjadi negara pengguna sahaja. So dekat situlah kita lahirkan ada program-program tertentu yang melibatkan banyak komponen teori, ada banyak program yang melibatkan seimbang di antara komponen teori dan juga amali, dan ada juga program yang melibatkan lebih banyak program seimbang di antara program teori dan juga amali bergantung kepada komponen program. Dan universiti ni sebenarnya apabila kita macam saya sebut tadi, apabila kita nak bangunkan program, kita sudah memang ada perbincangan dengan industri, dan masyarakat harus faham bahawa industri di Malaysia ni sangat luas. Contohnya industri automotif. Satu industri automotif pun ada pelbagai teknologi yang mereka gunakan. Sebagai contoh, Proton Pro 2 menggunakan teknologi daripada Jepun. Maksudnya kalau contohnya sebagai contoh Pro 2, mereka adalah anak syarikat kepada Daihatsu dan juga ada saham kepentingan daripada pihak kerajaan Malaysia. Dan juga Daihatsu dimiliki oleh Toyota. So daripada situ kita melihat bahawa industri otomotif untuk Pro 2 itu banyak dipengaruhi oleh teknologi daripada Jepun. So that's why kalau kata kita bila kita dalam standard pekerjaan kemahiran Malaysia, kita ada untuk bidang TVET, kita ada standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun NOS, National Occupational Skills Standard ataupun NOS. So yang itu dibina menggunakan berdasarkan kepada keperluan industri, dan panel pakar adalah semuanya daripada industri dan dibantu oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai facilitator untuk sama-sama membangunkan program yang memenuhi keperluan industri, iaitu dalam bidang TVET. Tapi di universiti kita ada gabungan di antara ahli akademik dan juga pakar daripada industri untuk membangunkan kurikulum universiti yang kita sebut sebagai industry-led curriculum yang berpandukan kepada industri. Dan tidak benar bahawa universiti hari ini menjadi perangkap kepada anak-anak kita, sebab kami yang membangunkan kurikulum juga mempunyai anak-anak, dan kita memikirkan apabila membangunkan program, kita membangunkan program untuk memenuhi keperluan Malaysia untuk mencapai status negara maju, berpendapatan tinggi dan memenuhi keperluan sebagai sebuah negara bangsa yang maju. Jadi ada program-program tertentu yang kita kata bukan hanya untuk memenuhi keperluan industri, tetapi juga memenuhi keperluan masyarakat sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penggerak minda masyarakat ataupun penginspirasi kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Dan kalau kita tengok hari ini ada pelbagai isu cabaran berkaitan dengan masyarakat yang kita perlu untuk kepada tenaga pakar, pemikir daripada universiti untuk membantu masyarakat. Dan kalau kita tengok, dulu kita banyak membincangkan bahawa mahasiswa universiti adalah sebagai jurubicara masyarakat, dan hari ini fungsi itu masih berlaku. Dan mahasiswa di universiti, mereka bukan hanya duduk di dalam kampus, tetapi mereka ada latihan industri, mereka ada latihan, kalau di program pendidikan kita ada latihan mengajar, turun ke sekolah melihat realiti sebelum mereka bekerja dalam keadaan sebenar. Dan hasil dialog yang kita bincangkan bersama dengan Malaysia Employment Federation, Federation of Malaysia Manufacturer dan pelbagai lagi syarikat-syarikat, industri-industri yang berkaitan dengan bidang-bidang yang ditawarkan oleh universiti. Dan saya percaya semua universiti, semua institut latihan kemahiran awam mempunyai jawatankuasa pengajian program, jawatankuasa akademik mereka sendiri, dan mereka wajib melibatkan pihak industri dalam proses pembangunan program pendidikan. So saya rasa sebenarnya dalam konteks ni, apabila universiti ataupun institut latihan menawarkan program, kita memikirkan kepentingan negara melebihi daripada kepentingan kami sebagai ahli akademik untuk memenuhi tembolok kami sebagai seorang pekerja juga, tetapi lebih kepada tanggungjawab kami sebagai ahli akademik untuk membangunkan program untuk membantu Malaysia mencapai misi dan visi yang ditetapkan. Dan mahasiswa
mahasiswa yang keluar daripada universiti ini adalah menjadi ejen penggerak, pemikir, menjadi penginspirasi kepada hala tuju, misi dan visi yang ditetapkan. Jadi kita perlukan sokongan daripada masyarakat untuk memastikan kerelevanan universiti sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang turun kepada masyarakat, bukan hanya dilihat sebagai sebuah menara gading yang dilihat terlampau tinggi tetapi tidak faham kepada isu dan konteks masyarakat. Dan alhamdulillah hari ini kita ada pelbagai program yang melibatkan perkongsian maklumat, knowledge transfer program kepada komuniti untuk memastikan bahawa universiti ini adalah ejen penyebar pengetahuan, ejen penyebar kemahiran kepada masyarakat dan memastikan universiti relevan sebagai pusat pendidikan tinggi untuk melahirkan bukan sahaja tenaga kerja mahir untuk memenuhi keperluan industri, tenaga kerja mahir juga untuk membangunkan minda pemikiran masyarakat supaya Malaysia bukan sahaja maju dari aspek kebendaan tetapi juga maju dari segi aspek kebudayaan, peradaban yang bernilai tinggi yang sesuai sebagai konteks negara maju, namun tidak lupa kepada asas kepada pembentukan negara bangsa Malaysia. So itu saja perkongsian, dan mungkin lepas ni kita akan adakan beberapa sesi dialog dan perbincangan berkaitan fungsi universiti kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.